والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Yang Amat Arif Dato' Haji Abbas bin Nordin yang bersudi bersama kita di Kuliah Maghrib untuk syarah matan Ummul Barahin jilid yang kedua pada malam ini, yang berusaha Puan Rosliati Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh para sahabat pencinta ilmu muslimin muslimat yang telah pun mengimarahkan kuliah kita bersama dengan Yang Amat Arif pada malam yang penuh barakah ini. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat bersuai lagi untuk meningkatkan pemahaman ilmu kita pada malam ini. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab bagi memberkati kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu pada malam ini. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan kuliah maghrib kepada Yang Amat Arif Dato' Haji Abbas bin Nordin untuk memulakan syarah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada malam ini yang saya hormati Puan Rosliati binti Mansur bersama kepimpinan Gubernur Iman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama meneruskan kehidupan, diberi kita kesihatan, diberi kita rezeki yang melimpah ruah, diberi kita kesempatan untuk bersama-sama berkongsi, duduk dalam majlis ilmu pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita ini, melimpahkan rahmatnya kepada kita, keampunannya kepada kita insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita menyambung pada muka surat 24 24 syarah matan Ummul Barahin jilid yang kedua,
terbitan Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang, mudah-mudahan Allah mengampunkannya dan juga memberkatkan, merahmati beliau dan juga memberkatkan ilmunya kepada kita semua pada malam ini insya-Allah. Kata pengarang, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi ay yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin. Yang bermaksud, dan begitu juga mustahil atas Allah Azza wa Jalla tidak berdiri dengan sendirinya. Dengan makna Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang terdapat pada zat, atau Allah Azza wa Jalla memerlukan pencipta yang menciptakannya. Ini lawan bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang bermaksud, yang kita mengaji dulu, Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Bila Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, maksudnya kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan bantuan atau pertolongan daripada mana-mana pihak, daripada mana-mana makhluk ataupun daripada mana-mana orang. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Oleh itu, pada malam ini kita sampai pada sifat mustahil yang seterusnya, iaitu mustahil Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendirinya. Mustahil lah. Sebab jika Allah Ta'ala itu dibantu, kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atas bantuan ataupun memerlukan orang lain, memerlukan makhluk lain yang mewujudkannya, yang mengadakannya, yang menyebabkan zat Allah Ta'ala itu boleh berdiri, ada campur tangan pihak lain, maka itu adalah mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang memerlukan pencipta, yang memerlukan bantuan orang lain ini adalah makhluk. Nak melahirkan anak, memerlukan orang lain. Bahkan untuk melahirkan zuriat pun tak boleh seorang-seorang. Kena berkahwin dulu. Sama ada nak dapatkan zuriat lah. Itu melalui jalan yang halal. Sama ada jalan yang halal ataupun jalan yang tidak halal, maknanya seorang-seorang pun tak boleh nak melahirkan zuriat yang lain. Maknanya kena ada hubungan dua pihak, lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki pun tak jadi, perempuan dengan perempuan pun tak jadi. Ataupun kata melalui benih tabung uji dan sebagainya, itu pun maknanya memerlukan orang lain. Itu adalah sifat makhluk. Jadi mudah kita faham begitu. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan pencipta, tidak memerlukan pihak yang lain. Ini bagi yang disebut dalam matan, yang kita sebut di muka surat 24 ini. Kita lihat keterangannya. Syarah, kita lihat syarah. Lawan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelima, iaitu qiyamuhu binafsi. Berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Jadi lawannya qiyamuhu bighairihi. Allah Ta'ala berdiri dengan selainnya. Maksudnya dengan memerlukan selainnya. Dengan memerlukan pertolongan selain daripada dirinya. Dia tak boleh berdiri sendiri. Itu mustahil. Sifat qiyamuhu binafsih termasuk dalam kategori sifat salbiyah.
masih dalam sifat salbiyah atau sifat adamiyah, sifat yang tidak wujud, yang tak boleh kita nampak, yang cuma kita boleh buat pertimbangan, kesimpulan akal fikiran, amrun i'tibari, yang kita faham dulu, qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 sifat salbiyah ni semuanya bersifat adamiyah, tak boleh kita nampak, tak boleh nak tunjuk, cuma kita boleh fikir dengan akal fikiran. Macam mana nak tunjuk qidam? Tak boleh. Nak menampakkan tak boleh. Lain daripada sifat-sifat sifat-sifat ma'ani. Nanti sampai sifat ma'ani itu nanti kita akan ataupun kita dah bahas sebelum ni, kita boleh lihat apa yang kita panggil asar, kesan-kesan daripada sifat ma'ani. Sifat kudurat. Kita nampak bagaimana dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala terciptanya alam ini, terciptanya makhluk. Itu asar dia ataupun kesan daripada sifat-sifat ma'ani. Kudurat, iradat, ilmun, hayat, semuanya kita boleh lihat kesan. Itu bukan sifat adamiyah. Itu kita panggil sifat wujudiyah. Jadi kita balik kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, termasuk dalam sifat salbiyah atau sifat adamiyah tadi. Oleh yang demikian, lawan sifat ini diistilahkan sebagai sifat an-naqid. 2 sifat yang saling berlawanan. Berdiri dengan sendiri tadi maknanya lawannya dia memerlukan pencipta yang menciptakannya, ataupun dia berdiri dengan memerlukan selain daripadanya. Lawannya tadi. Namun status kedua-dua sifat ini adalah adamiyah. Adamiyah, sama ada sifat yang wajib ataupun sifat yang mustahil. Kita pindah muka surat 25. Justru lawan bagi sifat qiyamuhu binafsihi ialah tidak qiyamuhu binafsihi. Ini perbahasan dari segi bahasa lah. Sama macam sifat-sifat yang sebelum ini, sifat mustahil yang sebelum ini. Maka perkataan yang sinonim dengan tidak qiyamuhu binafsihi ialah qiyamuhu bighairi. Qiyamuhu bighairi. Dia berdiri dengan selain daripadanya. B itu dengan. Ghairihi itu selain daripada dia. Maknanya mustahil Allah Ta'ala tu dia berdiri, dia memerlukan orang lain. Ini mustahil. Qiyamuhu bighairi. Dia berdiri itu dengan bantuan orang lain. Itu maksudnya. Ini mustahil lah. Ia diistilahkan sebagai persamaan bagi an-naqid al-musawi lin-naqid. Ini segi bahasa tu. Ini kalau kita ini untuk sekali lalu sajalah, tak payah kita bahaslah. Dan dijadikan sebagai lawan bagi sifat. Ini dari segi bahasa yang disebut tadi ni. Persamaan, berlawan, ataupun kita panggil apa? Dia ada 2 dulu istilah. Diddun dengan diddun tu lawan lah. Atas lawannya bawah, kiri lawannya kanan, diddun. Ataupun ni yang satu lagi diistilahkan dengan sini an-naqid. Perlawan tidak sama. Tidak sama. Kemudian kita tengok paragraf yang di bawah. Di segi bahasa tadi saya ingat itu tak payah bahaslah. Yang mustahak kita faham yang mana sifat yang wajib, yang mana yang mustahil. Dari segi akal fikirannya, dari segi perbahasan hukum akalnya, disebut secara tidak langsung tadi itu, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil dia memerlukan pihak lain
untuk Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri ataupun kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak memerlukan mana-mana pihak. Ya. Jadi yang mustahil di sini maknanya dia memerlukan pihak lain untuk wujud. Ya. Keberadaan, kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memerlukan pihak lain. Itu mustahil. Ya. Ini yang disebut qiyamuhu bi ghairihi tadi. Jika, muka surat 25 paragraf yang di bawah ya. Jika Allah Azza wa Jalla bersifat dengan qiyamuhu bi ghairihi, maknanya Allah Ta'ala itu kewujudannya memerlukan orang lain, bererti Allah Azza wa Jalla bukan satu zat yang memiliki sifat. Bahkan Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang memerlukan kepada zat. Sama seperti arad yang baharu dan sifat yang qadim. Ya. Hal ini akan menyebabkan ternafi semua sifat ma'ani kerana mustahil mana-mana sifat ditumpang oleh sifat yang lain. Oleh itu, sabit bagi Allah Azza wa Jalla bersifat qiyamuhu binafsih dan mustahil baginya sifat qiyamuhu bi ghairi. Kita ulang kali untuk mudah kita faham. Jika Allah Azza wa Jalla bersifat dengan qiyamuhu bi ghairi. Jika Allah Ta'ala itu memerlukan bersifat dia seperti sama macam makhluk, memerlukan orang lain untuk dia wujud. Bererti Allah Azza wa Jalla bukan satu zat yang memiliki sifat. Ya. Kita faham Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada zat, ya, adalah zat yang wajibal wujud. Ya. Allah Ta'ala ini zat yang wujud, yang wajib wujud, yang kita faham wujud Allah Azza wa Jalla ini, zat dia dengan sifat-sifatnya yang qadim. Ya. Dengan sifat-sifatnya yang qadim. Maknanya Allah Ta'ala dengan bila ada zat, ada sifat. Ya. Wujud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kewujudan sifat-sifatnya yang qadim. Wujud qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jika Allah Ta'ala, itu dia maksud di sini. Ya. Jika Allah Ta'ala tadi bersifat sama macam makhluk, memerlukan orang lain pula bagi kewujudan dia, keberadaan dia, maka disebut sini bererti Allah bukan satu zat yang memiliki sifat. Tak adalah sifat dia tu. Sifat qidamnya tak ada, sifat baqa'nya tak ada, sebab dia memerlukan orang lain. Sama seperti arad yang baharu. Arad yang baharu apa? Sama seperti arad yang baharu dan sifat qadim. Sama seperti arad yang baharu. Arad apa dia? Sifat. Arad sifat. Sifat putih yang ada pada serban saya ni. Apa yang dimaksudkan di sini? Nak maksudkan di sini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qiyamuhu bi ghairihi, dia memerlukan pihak lain untuk kewujudan dia, keberadaan dia. Jadi mustahil. Sebab apa? Itu adalah makhluk. Sama macam arad tadi. Arad sifat putih ni. Sifat putih ni makhluk. Arad ini makhluk. Sifat putih ni boleh tak berdiri dengan sendiri kalau tak ada serban atas kepala saya ni? Tak boleh. Sebab sifat putih ni mesti bersandar wujud dia dengan adanya serban yang saya pakai. Zatnya serban. Aradnya
warna putih. Jadi warna putih ni tak boleh wujud kalau serban tak wujud. Ini yang dimaksudkan di sini. Ya. Sama seperti arat yang baharu. Ya. Dan sifat yang qadim sama juga. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi kita dah bahas dulu. Semua sifat-sifat yang kita mengaji sifat 20 ini adalah qadim, ya. Sifat salbiyah qadim semuanya. Sifat ma'ani qadim. Apa maksud qadim? Sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala ini wujud dengan wujudnya, dengan adanya, dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala qadim. Tak ada permulaan. Ada zat Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat tu. Ya. Dia tak boleh bercerai tanggal. Ya. Macam warna putih tadi ni tak boleh bercerai tanggal dengan serban. Ya. Nak cerita apa tadi ni? Maknanya nak ceritanya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tadi qiyamuhu binafsi. Ya, sifat yang wajib. Allah Taala tak memerlukan, ya, tak memerlukan pihak lain untuk keberadaannya. Ya. Sedangkan tadi zat Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan pihak lain untuk keberadaannya. Sedangkan sifat ataupun arat ataupun warna putih pada serban ni memerlukan serban. Baru kita nampak warna putih tu. Kalau serban tak ada, warna putih pun tak nampak. Ya. Saya ingat boleh faham dia agak sukar sikit di situ. Mudah-mudahan kita faham. Ya. Hal ini kita tengok ya. Hal ini akan menyebabkan ternafi sifat ma'ani kerana mustahil mana-mana sifat yang ditumpangi oleh sifat yang lain. Hal ini akan menyebabkan ternafi sifat ma'ani kerana mustahil mana-mana sifat ditumpang oleh sifat yang lain. Oleh itu sabit bagi Allah Azza wa Jalla bersifat qiyamuhu binafsih dan mustahil baginya sifat qiyamuhu bighairi. Agak sukar sikit ya kita nak faham dari segi perbahasan ya. Cuma yang kita nak fahamnya tadi ya, yang kita nak fahamnya yang pertama sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu taala tadi ya. Qiyamuhu binafsi. Ya, qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah Taala itu berdiri dengan sendirinya ya. Yang mustahilnya qiyamuhu bighairi. Dia wujud, Allah Ta'ala itu wujud, keberadaannya wujud itu memerlukan pihak lain. Ya? Itu yang mustahil. Ya? Sebab yang diberi contoh tadi ni arat. Macam sebab arat ini makhluk. Ya? Warna putih ini adalah makhluk. Bila makhluk memerlukan pihak lain untuk wujud. Ya? Yang tu yang kita mustahak fahamnya. Ya, nak membezakan zat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya? Dengan makhluk. Cuma tadi bila disebut dan sifat yang qadim tadi ni, ya, sifat ma'ani, ya. Hal ini akan menyebabkan ternafi sifat ma'ani kerana mustahil mana-mana sifat ditumpangi oleh sifat yang lain. Yang kita nak faham di sini sebenarnya maksudnya ialah jika tak ada zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat ini pun tak boleh ada. Sifat ma'ani ya, qudurat, iradat, ilmun, hayat, sama' basar yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh bercerai tanggal.
Jika tak ada zat, tak ada sifat. Ternafi sifat. Ya? Jika tak ada zat. Ya? Oleh itu sabit bagi Allah Azza wa Jalla bersifat qiyamuhu binafsih dan mustahil baginya sifat qiyamuhu biwairi. Yang mustahak kita faham di sini mustahil keberadaan, ya, kewujudan Allah Subhanahu wa taala, ya, memerlukan pihak lain pula, ya. Tak perlu, ya. Sebab apa? Sebab dia Tuhan, ya. Sebab apa beza dia dengan kita? Sebab kita makhluk. Kita makhluk memang memerlukan pihak lain, ya, untuk kita wujud, ya. Memerlukan banyak pihak, ya. Kita nak buat apa, ya? Apa kita banyak, boleh kita bagi contoh, ya. Kita nak dapat ilmu dengan belajar, ya, dengan belajar dengan orang lain. Itu dah nampak kita memerlukan orang lain. Apa lagi kita nak dalam bab ni qiyamuhu, keberadaan, ya, kewujudan, ya, kemenjadian, ya. Bila sebut kemenjadian, contohnya apa yang kita nak cipta apa? Nak cipta kapal terbang, ya. Tak boleh tiba-tiba wujud kapal terbang tu. Banyak pihak terlibat, ya. Kilangnya, ya. Betul, ya. Dia bagi contoh, nak pakai baju kena ada tailor, kena ada tukang jahit, ya. Jadi semua yang kita nampak dalam dunia ni tak boleh ada dengan sendiri. Itu kesimpulannya mudah. Apa yang kita sebut apa saja, ya, semua saling bergantungan. Betul, ya. Sebab itu Ibnu Khaldun dalam kitab dia Al-Muqaddimah, ya, di awal-awal kitabnya dia kata kita manusia ni al-insan madaniyun bit-tab'i, ya. Kita manusia ni bersifat madani, ya, bersifat madani secara tabi'i. Apa maksud madani ni? Maknanya kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita perlukan orang lain, ya. Jadi bila kita tengok dan kita banding dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih tadi ni, bila kita berbicara tentang makhluk, bicara tentang apa yang kita nampak, mudah kita faham, ya. Allah Ta'ala sifatnya tidak memerlukan untuk kemenjadian dia, untuk keberadaan dia, untuk kewujudan dia, tidak memerlukan mana-mana pihak. Sedangkan kita makhluk, ya, memerlukan banyak pihak. Mungkin satu pihak, dua pihak, ataupun gabungan pelbagai pihak. Barulah wujud, ya. Barulah wujud sesuatu ciptaan itu. Tak kira lah, ya, barang yang kita nampak di hadapan kita, ya, dan sebagainya lah, ya. Termasuklah pokok, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, ya. Benda yang halus, benda yang besar, benda yang baru, benda yang lama, ya. Tak ada yang boleh tercipta dengan sendirinya, ya. Sekarang ni mungkinlah, ya, mungkin nanti orang tanya pula, program komputer macam mana pula? Macam dia boleh diprogramkan sendiri, ya. Komputer, program dalam komputer pun diprogramkan oleh manusia. Manusia yang programkan, ya. Tak boleh komputer tu berfungsi dengan sendirinya. Sekarang kita Google kan, kita guna Google. Kita nak cari apa sekarang ni? Kita type je kan, ya. Kita type aja. Contohnya kita nak cari tempat, kita nak makan apa yang viral hari ni, ya. Masak lemak cili api lah contoh kan. Kita pun type masak lemak cili api, akan keluarlah mana yang viral, mana yang sedap tu, ya. Perisian komputer tu mencari, ya. Tetapi perisian komputer tu pun disusun ataupun diprogramkan oleh manusia juga, ya. Setting, istilah dia setting, ya, diprogramkan, ya.
Tak boleh jadi dengan sendiri, tak boleh. Ya. Itulah itu kecanggihan teknologi lah pula. Ya. Kecanggihan teknologi macam mana pun tak boleh buat benda tu dengan sendiri, tak boleh. Ya. Mungkinlah sekarang ni nak cipta apa yang paling canggih sekarang. Sekarang ni mungkin nak cipta orang, nak cipta manusia yang sama, nak cipta robot yang sama fungsinya dengan manusia. Robot yang boleh masak, yang boleh kemas rumah, macam-macam lah boleh buat. Tapi itu pun sama juga, diprogramkan oleh manusia juga. Tak boleh robot ni berinteraksi sama macam manusia, tak dapat. Setakat hari inilah. Tetapi ialah manusia ni dia akan tetap mencuba dan mencuba. Itu pun dengan ilmu yang terbatas. Wallahu a'lam. Kita sambung balik. Terdapat muka surat 26. Terdapat juga ulama yang mengkhususkan perbahasan berkaitan dengan sifat ini kerana terdapat persamaan antara zat yang qadim, zat Allah Subhanahu wa taala, dan zat yang baharu seperti batu, kayu dan haiwan yang juga turut memiliki sifat. Justru untuk membezakan antara zat Allah yang bersifat dan jirim yang bersifat, maka ulama memperincikan dengan memasukkan perkataan tidak memerlukan kepada pencipta yang menciptakannya dalam takrifan sifat ini. Namun sebahagiannya pula tidak memasukkan perkataan ini kerana telah dibincangkan dalam perbahasan sifat qidam. Ini untuk inilah sebagai tambahan nak memahamkan kita bagaimana perbezaan zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat makhluk. Semuanya, dua-duanya zat. Zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat makhluk, dua-dua kita panggil zat lah. Handphone ni pun zat kita panggil, bukan zat yang sedap makan tu, bukan. Zat ni maknanya ketulan itu. Diri handphone ni, itu zat handphone ni. Cuma apa beza zat Allah Ta'ala dengan zat makhluk? Handphone ni makhluk. Saya pun makhluk, serban pun makhluk, kopiah pun makhluk, semua yang kita nampak adalah makhluk. Apa beza zat Allah dengan zat makhluk? Apa beza zat Allah dengan zat makhluk? Ada persamaan, ada perbezaan. Persamaannya ialah bila ada zat, ada sifat. Makhluk dia panggil apa? Jirim kan? Ada jirim, ada arad. Ada jirim, ada arad. Apa beza zat dengan zat makhluk dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Zat Allah Subhanahu wa taala tidak berjirim, tidak mengambil ruang, tidak mengambil pihak, bukan di atas, bukan di bawah. Itu yang kita dah bahas panjang dah. Begitu juga dengan sifat tadi. Berbeza sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berat, tinggi, rendah, warna tadi ni, itu sifat makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa beza sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk? Sifat makhluk adalah baharu. Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah qadim. Qadim, apa maksud qadim? Tidak ada permulaan. Sedangkan sifat yang baharu ni ada permulaan. Sifat putih yang ada pada serban saya ni, bila dia wujud? Bila serban ni wujud lah. Sebelum serban ni wujud, tak ada sifat putih pada serban saya ni. Tak ada sifat warna coklat pada baju yang saya pakai ni. Nampak? Itu beza. Beza sifat
makhluk dengan sifat Tuhan. Sifat makhluk ni sifatnya baharu, sifatnya musnah, sifatnya binasa. Sedangkan sifat Allah qadim, ya, tidak ada permulaan, ya, kekal selama-lamanya, ya, baqa, ya. Nampak tu beza, ya. Bila kita faham tu baru kita kenal diri kita. Kenal diri kita, kenal makhluk, kita kenallah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu mustahak kita faham tu beza zat Allah dengan zat makhluk, beza sifat Allah dengan sifat makhluk, ya. Sebab itu masuk dekat sini. Maka ulama memperincikan di tengah-tengah paragraf tu dengan memasukkan perkataan tidak memerlukan kepada pencipta yang menciptakannya, ya, dalam bab sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, ya, mustahil, ya, sebab Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada penciptanya, ya, ataupun pihak lain, ya, berkaitan dengan kewujudan, kemenjadian zat Allah Subhanahu, tidak perlu, ya. Itu beza dengan kita makhluk. Sedangkan kita makhluk tadi ni sebutlah apa saja pun, semuanya memerlukan, ya, memerlukan pencipta dia. Ada orang yang buat dia, menjadikan dia, menyusun dia, ya, baru jadi rumah. Ada tukang, ya, ada kilang dan sebagainya, ya, baru ada, ya. Jadi ini yang mustahak kita faham. Bila kita faham beza zat Allah Ta'ala yang qadim dengan zat yang baharu, ya, seperti batu, kayu, haiwan dan lain-lain tadi, ya, yang berjirim, ya, dan juga beza sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk, ya. Saya ingat dua perkara tu mustahak, ya. Saya ingat itu kita kena pegang betul-betul kepahaman itu supaya kita nampak, ya. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama dengan zat makhluk, ya. Sama juga dengan sifat tadi, ya. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak binasa. Sedangkan zat makhluk, ya, serbat ni bila-bila masa boleh jadi luntur warna dia, boleh jadi koyak, ya, rosak dan sebagainya, ya. Boleh terbakar, ya, boleh musnah dan sebagainya. Itu makhluk, ya. Sedangkan zat dan juga sifat Allah yang qadim tidak akan musnah, ya. Tidak ada permulaan dan juga tidak akan musnah selama-lamanya, ya. Boleh faham gak insya-Allah, ya. Kemudian kesimpulan kepada qiyamuhu bi ghairi sifat mustahil bagi qiyamuhu bi nafsih. Berdasarkan perbahasan lawan sifat wajib bagi Allah Subhanahu Azza wa Jalla yang kelima ini dapat disimpulkan bahawa Allah Azza wa Jalla ialah zat yang memiliki sifat kesempurnaan dan tidak bersifat dengan kekurangan, ya. Kalau dia memerlukan pencipta pula atau memerlukan pihak lain untuk kemenjadian dia, itu adalah sifat kekurangan, mustahil. Hal ini dibuktikan berdasarkan dalil naqli, dalil Al-Quran dan hadis, dan juga dalil aqili, dalil aqali, ya. Dah sebut tadi, ya. Seandainya seseorang itu menafikan kenyataan ini, berarti dia berkeyakinan bahawa Allah Azza wa Jalla itu ialah sifat dan bukan zat. Sekaligus ternafilah sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada zat dirinya, ya. Ini sebab tu kita kena faham betul-betul, ya. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dari segi hukum akalnya pun kita faham dah, ya. Kalau Allah Ta'ala ni memerlukan pihak lain pula, ya, untuk kewujudan dia, kemenjadiannya, ya, maka itu bukan Tuhan lah, ya. Sama saja macam makhluk, ya. Ternafi sifat-sifat dia, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaan dia tidak memerlukan mana-mana pihak, ya, untuk kemenjadiannya,
ya qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Ya, berdiri Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri. Ya. Kita sambung ya sifat yang seterusnya. Muka surat 27 ya. Habis ya sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang kelima, yang keenam ya. Muka surat 27 matannya qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi dhatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi aw fi sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'al. Apa maksud dia? Dan begitu juga mustahil atas Allah Azza wa Jalla tidak bersifat keesaan. Maknanya mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berbilang-bilang, ya. Tidak bersifat esa. Hal ini bererti zatnya tersusun daripada beberapa unsur, ya. Atau ada baginya zat yang lain sama seperti zatnya. Atau sifat lain yang sama seperti sifat-sifatnya, atau terdapat berserta dengan wujudnya wujud suatu zat lain yang memberi bekas terhadap satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatannya. Dia punya matan ni pun kena faham dulu, ya. Wa kadzalika yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Sifat yang keenam apa dia? Wahdaniyah. Sifat salbiyah yang kelima, ya, ataupun sifat 20 ya, yang keenam wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Esa ataupun tunggal, tidak berbilang, ya. Tidak tersusun daripada apa-apa susunan, ya. Itu ini maksudkan, ya. Bila Allah Taala esa ni, lawan dia tidak bersifat dengan sifat esa. Apa maksud dia? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ni zatnya tersusun daripada beberapa unsur. Bi ayyakuna murakkaban fi dhatihi. Murakkab ni apa maksudnya? Tersusun. Tersusun zat Allah Subhanahu wa taala daripada beberapa unsur, ya. Kita nak tengok mudah, nak faham, kita tengok makhluk. Kena tengok makhluk. Yang tersusun daripada beberapa unsur tadi ni adalah makhluk. Kita tengok diri kita sendirilah, ya, kita sebagai manusia. Apa unsur yang terkandung dalam tubuh badan kita sampai kita berdiri, ataupun kita diciptakan kita ni menjadi seorang manusia yang sempurna. Apa unsur yang ada pada kita? Kita ada daging, kita ada kulit, ada unsur apa lagi? Tulang, apa lagi? Ada air, dalam badan kita. Apa lagi? Ya, banyak unsur nak diciptakan seorang manusia ni, banyak unsur ataupun anasir yang terlibat. Anasir itu bahasa Arab, ya. Unsur pun bahasa Arab. Ya, anasir itu dia punya jamak dia, ya. Ada banyak unsur, ada banyak komponen yang terlibat sehingga jadilah kita seorang manusia. Tak kira lagi yang rambut, ya, yang bulu dan sebagainya, ya. Ada banyak. Itu maknanya itu bukan tunggal lah tu. Itu maksud bukan esa tu. Itu antara salah satu maksud bukan esa. Ya. Bukan esa ni bukan sahaja maksudnya banyak, tetapi
yang dimaksudkan terdiri daripada komponen-komponen tadi pun maknanya bukan esa. Kereta contohnya kan, nak jadi sebuah kereta ada banyak unsur yang diperlukan, ada banyak komponen. Ada besi, ada apa lagi ya? Ada getah, ada kulit yang tempat duduk dia kulit kan, ada yang leather, ada yang bukan leather ya. Apa lagi unsur yang ada nak buat kereta ni macam ya, ada getah, nak apa, untuk tayar kena ada getah ya. Tayar kalau tak ada getah macam mana kereta nak jalan ya. Ada banyak unsur di situ ya. Kemudian dengan wiring dia lagi ya. Dengan cermin dia lagi unsur cermin pula ya. Cermin pula ada yang berkilat, ada yang tak berkilat ya. Kemudian ada banyak lagi unsur ya. Nak hidupkan kereta kena ada pula unsur bagaimana pula, kena ada bateri kan ya, dan sebagainya. Jadi itu nak menunjukkan apa? Itulah makhluk. Terdiri daripada pelbagai unsur, terdiri daripada pelbagai komponen ya. Barulah terjadi suatu makhluk. Nak jadikan sehelai serban ni kan, nak kena tu pula lembaran-lembaran benang dan sebagainya kan, daripada apa nak buat kan. Tak boleh macam tu saja ya. Barulah dapat sehelai serban ya. Cermin mata pun sama juga, ada banyak komponen dia. Boleh kata setiap makhluk ni sama ada dia terdiri daripada pelbagai unsur ataupun gabungan daripada pelbagai komponen lah ya, yang kita nampak. Ini mustahil, inilah sifat mustahil bagi Allah. Ada pelbagai unsur yang tersusun sehingga menjadi satu zat yang kita panggil Tuhan, mustahil. Ini maksud yang mustahil, mustahil bagi Allah Ta'ala tadi ni ya. Kemudian mustahil yang keduanya bagi sifat lawan bagi sifat esa Allah Subhanahu Ta'ala tadi ni, ada zat lain yang sama seperti zatnya. Ada zat Tuhan yang lain pula. Ini berbilang, ada zat yang kedua, ada zat yang ketiga yang sama sifatnya seperti zat Tuhan, zat Allah Ta'ala. Mustahil, tak ada ya. Tak tahulah kalau ada orang jumpa pula kan ya. Tak ada, tak masuk akal pada kita ya. Ni kita belajar hukum akal dulu ni. Mustahil ya. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berbilang-bilang kan ya. Sama ada tadi dari segi susunan komponen tadi, ataupun ada zat lain yang setara dengannya. Sebab itu kita mengucap tu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita menafikan ya. Kan saya sebut dulu ada nafi dan isbat dekat situ ya, dalam kalimah syahadah kita ya. Sebab itu bila kita zikir tu kita kena faham, kita nafi tak ada Tuhan lain, tak ada, dan kita isbatkan illallah, hanya Tuhan itulah ya. Allah Ta'ala itulah Tuhan kita, tak ada Tuhan lain ya. La, tak ada Tuhan lain ya. La nafi lil jinsi dalam bahasa Arabnya, menafikan ada pula zat yang lain yang sebangsa, yang sama taraf dengan zat Allah, tak ada. Itu kita nafi la tu dipanggil la nafi. Kita nak menafikan ada Tuhan lain yang sama taraf, yang sama sifatnya seperti zat Allah, tak ada ya. Itu kita nafi betul-betul ya, tak ada. Ini sebab itu pengakuan kita tu, dua kalimah syahadah tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang terkandung dalam 50 i'tiqad kita tu ya, dalam dua kalimah syahadah ya. Kita menafikan ada zat yang lain yang sama seperti zat Allah ya.
atau sifat lain. Ni kita masih dalam matan lagi ya. Atau sifat lain yang sama seperti sifat-sifatnya. Yang kita nak nafi tadi ni, yang asa Allah Subhanahu Wa Taala dulu, kita nak mengesahkan apa? Mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat-sifat Allah, nak mengesahkan af'al, ya, perbuatan Allah Subhanahu. Tiga yang kita nak esahkan. Lawan dia pun tiga juga. Mustahil. Mustahil yang kedua, ada sifat-sifat lain pula yang sama, ya, seperti sifat-sifat Allah, tak ada. Ya. Contohnya apa? Kita lah. Kita ada sifat apa? Sifat kudrat yang Allah Ta'ala pinjam. Kita ada kekuatan, ada kuasa lah, kekuatan. Dengan kekuatan ni, dengan kudrat yang Allah Ta'ala bagi, kita boleh ambil handphone, kita boleh suap nasi, kita boleh pergi kerja, kita boleh berjalan, ya. Itu kudrat makhluk, ya. Ini sifat kan, ya. Sifat yang, apa lagi sifat kita yang ada? Kulit saya ni, nak kata putih sikit, boleh lah, boleh kata kita putih sikit lah, ya. Saya ni putih sikit sebab ada keturunan Cina. Moyang saya dulu Cina, ya. Berdarah ada. Jadi nampak putih sikit lah. Itu sifat, ya. Apa lagi? Itu pun masuk sifat juga. Kesemua sifat yang ada pada makhluk tadi ni, boleh melihat, boleh makan, ada kudrat, ada sifat samak pun ada, boleh mendengar, sifat samak, basar, boleh melihat, yang Allah Ta'ala pinjam pada kita, sifat-sifat ni. Ya. Apa beza sifat makhluk dengan sifat Allah Ta'ala tadi? Sifat. Nak faham sifat-sifat Allah Ta'ala tadi ni, nak tahu yang mustahilnya, kita tengok kita lah. Yang kita pakai ni sifat mustahil bagi Allah Ta'ala lah. Sebab apa? Contoh, ya. Kudrat kita. Saya boleh angkat handphone ni. Ya, dengan kudrat yang Allah Ta'ala bagi pinjam, saya boleh angkat handphone ni. Boleh tak saya angkat kursi? Boleh, insyaAllah. Sebiji kursi, insyaAllah boleh lah. Boleh tak saya angkat meja makan ni seorang-seorang? Itu dah jadi mustahil lah. Ya? Tak dapat. Ya? Boleh tak saya angkat kereta saya dengan kudrat yang saya ada? Kalau ada tuan-tuan dan perempuan yang boleh angkat ni, memang saya nak pergi menuntut lah rasanya. Ya? Apa yang saya nak kata di sini, itulah sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya? Sama pula sifat makhluk dengan Allah Ta'ala tak sama. Ya? Jadi yang nak dinafikan tadi ni, ada sifat lain yang sama seperti sifat-sifatnya, tak ada. Walaupun Allah Ta'ala pinjamkan kita sifat kudrat, tapi sifat kudrat kita terbatas. Ya? Terbatas. Jadi tak sama lah. Tak sama. Baru kita faham, maknanya mustahil Allah Ta'ala sama seperti sifatnya, seperti makhluk. Sifat-sifatnya. Ya, sebab sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sifat-sifat kesempurnaan. Ya? Sifat-sifat kesempurnaan. Itu yang dimaksudkan tadi ni. Ya? Jadi mustahil ada sifat-sifat lain yang sama, seperti sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebutlah sifat apa? Gagah. Ya? Gagah. Siapa yang paling gagah dalam dunia sekarang ni? Ada pertandingan kan? Dalam TV kita tengok pertandingan orang terkuat dalam dunia. Ya? Orang terkuat dalam dunia. Ya? Angkat tayar yang besar, tolak lori, tarik lori, apa lagi? Angkat besi berapa ratus kilo. Ya? Nak cari orang yang paling terkuat dalam dunia. Ya? Tapi kuat-kuat dalam dunia tu pun, ingat, setakat tolak kereta boleh lah. Ya? Tolak lori 1 tan boleh lah. Kan?
Boleh tak dia tolak apa ni rumah? Tak boleh. Ya? Tak boleh. Sebab walaupun terkuat dalam dunia tapi tetap terbatas. Ya? Itulah kita sifat. Tak ada sifat yang sama. Sifat-sifat makhluk ni tak sama dengan sifat-sifat Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Atau dia kata yang kemudian yang ketiga, atau terdapat berserta dengan wujudnya satu zat lain yang memberi bekas terhadap satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatannya. Ya? Nah, bab perbuatan ni kita kena ni, ya. Kena ingat, ya. Betul Allah Ta'ala pinjamkan kita, kita boleh buat, kita boleh menulis, kita boleh bercakap, kita boleh apa lagi? Apa yang kita boleh buat? Kita boleh bawa kereta, kita boleh bercucuk tanam, apa lagi? Ya, ni perbuatan kita lah tu kan. Ya. Apa lagi? Kita keluar mencari rezeki, ya. Tapi yang diberitahu dalam nas ni, dalam matan ini mustahil, atau terdapat berserta dengan wujud satu zat lain yang memberi bekas terhadap suatu perbuatan daripada perbuatan-perbuatannya. Ni bab perbuatan ni kita kena jaga i'tiqad kita. Kita makan apa natijah dia? Kenyang, ya. Kenyang, ya. Siapa yang mendatangkan kenyang tu? Kita ke Allah Ta'ala? Allah Ta'ala yang mendatangkan kenyang. Ada tak orang makan tak kenyang? Orang sakit lah tu. Jarang kita jumpa sebab fitrahnya bila makan tak kira lah sepinggan ke 2 pinggan kan, dia jadi kenyang lah. Mesti kenyang, betul. Fitrahnya begitu, ya. Cuma kita dari segi i'tiqad kita lambat kenyang ada, ya. Dari segi i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, bukan perbuatan kita makan tu yang menyebabkan kita kenyang. Kita kena i'tiqad dekat situ, ya. Bukan sebab kita makan tu jadi kenyang, yang mendatangkan kenyang tu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Yang itu yang disebut sini, kesan ataupun bekas terhadap satu perbuatan tu. Jadi kita, sebab itu Allah Ta'ala, kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni, apa yang kita buat itu adalah ikhtiar kita. Yang memberi bekas siapa? Yang memberi bekas natijah dia adalah Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita beriktikad begitu? Kerana itulah caranya kita mengesakan perbuatan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara dia. Ya, kita nak mengesakan perbuatan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Yang memberi rezeki, yang mendatangkan sakit, itu semuanya adalah kudrat, iradat, perbuatan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sebab itu kita tengok ada orang kerja kuat tapi dapat rezeki sikit. Ada orang kerja lebih kurang je tapi dapat rezeki banyak. Itu sebagai bukti. Ya, sebagai bukti. Ya. Sebagai bukti bagaimana af'al perbuatan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala lah yang memberi bekas. Bukan kita. Kita hanya berusaha, ikhtiar dan berdoa. Ya. Berusaha sebaik mungkin. Ya. Cuma Allah Ta'ala ni Maha Adil. Ya. Maha Adil. Ya. Allah Ta'ala tu beri kita sesuai dengan kita lah. Ya. Sesuai dengan kita. Jadi tak payahlah kita mengungkit-ungkit. Bila kita faham ni, i'tiqad ni, jadi kita tak menyalahkan. Ya, tak menyalahkan takdir, tak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab ini adalah nak menunjukkan af'al perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
ya, kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, ya. Jadi ini ya, 3 perkara tadi ni, ya. Dulu ni kita mengaji bab wahdaniyah, esa Allah Subhanahu wa taala, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Yang kita nak nafi di sini ni yang mustahil bagi Allah Taala tadi ni 3 tu jugalah. Ya. Ada zat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tersusun daripada unsur-unsur tadi. Ada sifat yang lain yang sama seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Ada perbuatan lain, ya. Perbuatan makhluk yang memberi bekas, ya, sama seperti Allah SWT, ya. Ni 3 kita nafikan, ya. Sebab yang tadi tu hakikatnya perbuatan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak memberi bekas, ya. Sebab itu kita yang bab perbuatan ni, ya, kadang-kadang kalau kita selalu lupa, kita merasa kita lah yang pandai, ya? Kita lupa. Kita merasa kita lah yang hebat, kita lah yang kuat, ya? Kita lah yang bijak dan sebagainya. Itu dalam bab tu, ya. Yang bab lain ni insya-Allah mudah kita ni, ya, dalam bab perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab itu kita nak latih diri kita tu, ya, nak latih ni dengan cara, ada banyak cara, salah satunya dengan zikir, ya, dengan zikir yang kita faham tadi, la ilaha illallah, ya, ya. La ilaha illallah dalam apa ni kita nafi tadi ni, ya. Tak ada Tuhan yang lain yang bersifat sama macam Allah Ta'ala, yang wujud dia sama macam Allah Ta'ala dan perbuatannya sama macam, tak ada, ya. Bila kita faham zikir itu akan memberi bekas kepada hati kita, ya. Ya. Zikir itu akan memberi bekas pada hati kita, insya-Allah, ya. Jangan berhenti, jangan tinggal ni, zikir ni jangan tinggal. Saya dah pesan dulu, ya. Sekurang-kurang kita orang awam ni zikir, ya, disebut dalam kitab Aqidatun Najin 300 kali, ya, sehari semalam. Ya, 300 kali sehari semalam, ya. La ilaha illallah, dalam hati menyahut Muhammadur Rasulullah. 2 kalimah syahadah ni, tak boleh bercerai tanggal, ya. Dalam 2 kalimah inilah tersimpulnya, ya, yang kita mengaji 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, ya. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus, 9 campur 41, 50 i'tiqad, ya, dalam kalimah zikir kita tu, ya. 2 kalimah syahadah, yang kita baca dalam setiap solat, ya, dalam tahiyat kita, ya. Jadi hadirin sekalian, syarah yang seterusnya kita sambung, dalam kuliah akan datang, dah 9.22, saya ingat saya berhenti di situ dululah kot, ya. Mudah-mudahan insya-Allah sambung minggu depan lah, ya, insya-Allah minggu depan pokok bulan, minggu depan 18, ya. 18 Ya, 18 benda. 18 hari bulan. 18 tu saya insya-Allah boleh. Minggu satu lagi tu 20. Minggu lagi 25. 25. 25 tu saya dapat, saya ada program ni dapat nadi ni lah. Okey, tak apa tu, pihak admin akan susun nanti insya-Allah. Mungkin sementara saya teringat je lah, ya. Yang lain tu insya-Allah, ya, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, saya ingat saya berhenti di situ dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Taala kurniakan sedikit kefahaman kepada kita, ya. Maklumlah bab tauhid ni agak sukar sikit, ya. Tak apa, insya-Allah mudah-mudahan ada barakah dia, ya. Faham ni kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita faham sikit pun alhamdulillah, kalau faham banyak
lagilah baik. Kalau tak faham tak apa. Sekurang-kurangnya kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kemudian kepahaman itu kepada kita insya-Allah. Yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Boleh Sila. mute. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah cakap tapi tak on mic, minta maaf ya. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuliah kita bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin telah pun selesai. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman ilmu apa yang kita pelajari pada malam ini untuk kita mengenal diri kita sendiri sebagai makhluk dan juga kenal Allah, dan kita juga telah disyarahkan tentang pelbagai perkara perbezaan zat, sifat Allah dan makhluk, yang Allah memiliki sifat kesempurnaan dan tidak perlu mana-mana pihak untuk tidak memerlukan mana pada pihak untuk kemenjadian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan barakah bermanfaat untuk kita, tambah ilmu kita insya-Allah, dan kita temu lagi di kuliah akan datang pada minggu hadapan bersama dengan Yang Amat Arif Datuk. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Moga Allah pelihara kita, jauhi kita dari kesesatan, dekatkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, dan sebagai penutup kuliah mohon Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan seterusnya surah Al-As, dan kuliah kita bersama dengan Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad sebentar lagi. Saya tak perasan boleh ambil masa berkitab nasihat buat hati. Tak apa Ustaz, tak apa Yang Ma'arif. Jadi minta baca tasbih kafarah dan menutup kuliah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Rahim wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf nanti minta lain kali kena